Mari kita berdoa. 来，我们一同祷告。 Saat ini kami mau datang kembali kepadamu ya Tuhan. 主啊，我们现在要再回到这里， Kami rindu mendengar kembali isi hati-Mu bagi setiap kami. 我们渴慕听你的话语。 Kami tahu firman Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. 我们知道从古以来，神的话语是没有变的， Oleh sebab itu kami memohon Roh Kudus yang boleh membukakan hati kami, 所以我们请求圣灵开导我们的心， supaya firman yang tidak pernah berubah itu 使得那没有变的神的话语 boleh mengubahkan hati kami 能改变我们的心， untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. 让我们活得更像耶稣。 Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. 我们把今后的时间交托给主， Kiranya Tuhan yang boleh menuntun setiap kami. 也让神带领我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu. 早安，弟兄姐妹们。 Pagi hari ini kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yakobus, surat Yakobus. 我们今天早上要思想我们所读的经文，在雅各书。 Kita akan kembali merenungkan satu tema, sikap favoritisme dilarang. 我们要默想一个主题，就是禁止偏待。 Dan kita akan mendasarinya dari Yakobus pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 我们要读雅各书2章1到13节。 Ayat 1 hingga ayat yang ke-7 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, dan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 1节到7节是用印尼文读，18节到13节是用中文来读。 Bapak Ibu silakan membuka Alkitab masing-masing. Kita akan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. 请大家开大家的圣经，我们要注意看我们的圣经。 Yakobus 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? 8节，经上记着说，要爱人如己。你们若全守这执政的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为反正守全律法的，只有一条上跌倒，他就是犯了总条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，仍是成了犯法的。你们竟然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也受无怜悯的审判。怜悯原是向审判跨身。 Bapak Ibu demikian jauh pembacaan firman kita. 这就是我们今天所读的经文。 Bagian ini merupakan sebenarnya lanjutan dari serangkaian nasihat yang nanti akan Yakobus kemukakan di dalam tulisan-tulisannya kepada 12 suku di perantauan. 其实这些
我们所读的就是雅各对12支派的劝诀。 Dalam ayatnya yang pertama, Yakobus membuka nasihat ini dengan mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, kata Yakobus. 雅各实际上在第一个基础上，第1节说：“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。” Maaf, boleh dibantu PPT-nya? Oke. Nah, Yakobus kembali mengingatkan siapa jati diri mereka sebenarnya. 雅各再一次提醒他们的身份到底是谁。 Para pembaca surat ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. 那些所读雅各书的都是已经信主耶稣的信徒。 Apa artinya beriman kepada Tuhan? 到底信心是什么呢？ Mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. 他们是那些已经信了主耶稣基督， Mereka 作为他们的救主和主耶稣。 Mereka sudah mengenal siapa Yesus dan apa yang ia ajarkan. 他们也已经认识了主耶稣和他的教导。 Dan seharusnya mereka belajar menghidupi hidup meneladani Kristus itu. 他们应该是活着按照主耶稣所教导的方式生活。 Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. 这些人都是对神有信心的。 Nah, namun dalam hal menjalani kehidupan meneladani Yesus, 当他们在日常生活中要效法主耶稣的生活时， Yakobus dalam bagian yang sebelumnya mengatakan bahwa seharusnya memang orang percaya bukan cuma sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. 雅各书在前面说了，应该是真正认识主耶稣的人，不是单单是一个听道的人，而是行道的人。 Khususnya di pasal yang pertama ayat yang ke-22, Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 特别是在第1章22节，雅各说：“只是你们要行道，不要但听道，自己欺哄自己。” Yakobus tahu ada banyak orang percaya atau mengaku mengikut Kristus, tetapi dalam kesehariannya tidak menunjukkan hal tersebut. 雅各知道很多都是信徒，也是说着跟着耶稣的这些人。 Kenapa, Bapak Ibu? 为什么呢？ Karena dalam kehidupan sosial masyarakat mereka sudah terbiasa dengan yang namanya pembedaan. 因为在他们的日常生活中，他们已经习惯了这些分别为圣的人。 Ada pemisahan yang dari orang Yahudi dan non-Yahudi, 他们已经分别了犹太人和外邦人， orang Yunani dan orang barbar, 希腊人和野蛮人， budak dan orang merdeka, 奴仆和自由人， orang kaya ataupun miskin, 富人或穷人 dan banyak hal yang lain. 等等。 Oleh sebab itu Yesus datang untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah tersebut. 因此，耶稣来忏悔这些隔墙。 Meskipun hal-hal tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan sosial masyarakat mereka, 就算这些隔墙已经在他们的日常很深的在他们的日常生活中习惯了， sekalipun mereka dalam perantauan, 就算他们现在是已经居住之地的流散， tapi Yakobus mau mengingatkan kembali hal tersebut. 但是雅各再一次提醒他们， Hal ini membuat orang-orang percaya pada waktu itu di-refresh kembali gitu ya. 就让这些信徒再重新提醒他们， Tidak hanya tahu, ingat, tetapi juga diajak untuk melakukannya. 不是单单知道记得，也是叫他们行道。 Karena jika mereka hanya tahu dan ingat, Yakobus katakan mereka sesungguhnya sedang menipu diri sendiri. 其实如果他们只是单单知道没有行道，就是骗了自己， Nah Bapak Ibu, kira-kira begitu ya. 大概是这样子。 Di antara kita adakah yang demikian? 在我们当中，到底有没有这些人呢？ Tahu firman, kenal Tuhan. 知道神的话语，也认识了神。 Bapak Ibu hati-hati, sedang menipu diri sendiri kata Yakobus. 弟兄姐妹们要小心，这些行为是欺哄自己。 Tapi kali ini Yakobus membatasi apa yang dia bahas di ayat 1-13 tentang
ini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Tadi dikatakan ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. 在这里，雅各就再一次提醒他们，告诉他们弟兄姐妹们，对不起，gimana? Ayat 1，对不起。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀主耶稣基督耶稣，便不可按着外貌待人。 Nah, apa maksudnya memandang muka? 到底以外貌待人是什么意思呢？ Kata ini sebenarnya dalam bahasa Yunani menggunakan kata prosopolemsia 在希腊文是 proposolensia 的意思， yang berarti secara harafiah menengadahkan muka. 就是其实这个意思是仰望人的脸上。 Kata ini bermakna memperlihatkan sikap yang pilih kasih, membeda-bedakan orang secara tidak adil berdasarkan status sosial, kuasa, kekayaan, dan sebagainya. 这个就是说，偏待一个人，按着他的行为和他的权利和他的富有世界里。 Bahkan tidak jarang orang yang menengadahkan mukanya itu juga terjadi gitu ya. Sikap ini juga terjadi dalam kegiatan beribadah mereka. 其实这个他们的行为也是在敬拜里的活动里，他们也是看着他们的地位、身份，还有他们的富有等等。 Dan itu dipandang salah di hadapan Tuhan. 那是在神面前是错误的。 Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan hal ini dan pertanyaan yang kita mau sama-sama renungkan hari ini. Kenapa kita tidak boleh memandang muka atau bilang sikap favoritisme itu? 在这里，雅各书在提醒我们，为什么我们不可以按着人的面貌来偏待他们呢？ Yang pertama karena Allah melihat hati. 第一点就是因为神是看内心的。 Bapak Ibu, di zaman ini ada sebuah istilah yang disebut dengan beauty privilege. Ya. 弟兄姐妹们，在现在的时代里，有一个特质，就是说美貌特权。 Di mana orang yang cantik atau orang yang tampan itu akan memiliki kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan mereka. 一个长得漂亮、帅貌的人，在他们的生活当中有很多便利。 Seperti misalkan mereka lebih mudah menerima bantuan, 比方说，他们很容易得到帮助， lebih mudah diterima di satu komunitas baru, 更容易被信的全体接纳， lebih mudah mendapat pekerjaan, 也更容易拿到工作 lebih mudah mendapat kemudahan-kemudahan yang lain. 和其他的便利等等。 Mungkin dulu udah ada juga ya praktek-praktek demikian. 也许以前已经有了这些事情， Tapi belum ada istilahnya ya. 可是没有这个词。 Nah, dalam bagian firman Tuhan ini Yakobus bukan bermaksud untuk memandang muka dalam artian benar-benar yang cantik-cantik ataupun tampan. 在这里在雅各书里，他不是指的是外貌漂亮和帅哥的， Tapi Yakobus dengan jelas menuliskan ini dikatakan kepada mereka yang menggunakan cincin emas dan pakaian indah. 可是，在雅各书里，他写的是说，有钱的穿着金的戒指，还有穿着美丽的衣服。 Kepada orang-orang yang kaya yang berpenampilan baik, mereka akan diberikan tempat duduk yang baik. 当着那些有钱人，他就给他们好的位置坐。 Sedangkan orang-orang miskin dibiarkan berdiri atau disuruh duduk di dekat tumpuan kakinya. 而那些不富有的人、穷人，他就让他们站在一边，还是在脚凳前坐。 Ini sebuah perbedaan yang nyata yang terjadi di tengah-tengah orang percaya pada waktu itu. 这是非常的明显的差别，在我们的信徒中的生活。 Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa praktek yang demikian sudah ada bahkan dari zaman perjanjian lama. 不可否认，这种行为其实是从古以来在旧约里就已经有了。 Bapak Ibu, salah satu hal ini nampak sekali ketika Samuel ya. Nabi Samuel datang ke rumah Isai. 在这里，我们可以明显的看到撒母耳来到以撒的家、耶西的家。
Dia datang untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja Israel. 他其实来到耶西的家是要高虑他的一个儿子作为以色列的王。 Satu persatu anak Isai lewat di depannya. 耶西的的儿子一个一个在他面前， Mulai dari si sulung yang perawakannya baik, 从长子开始， yang Samuel langsung berkata dalam hati, 他身高美貌，然后撒母耳就说 sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. 真的这是被膏的人。 Tapi Tuhan berfirman kepada Samuel, 但耶和华对撒母耳说， jangan pandang perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. 不要看他一个人的外貌，我已经拒绝了他。 Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 不像人所看的，可是耶和华是看内心。 Bapak Ibu, Tuhan sendiri juga pernah menyatakan hal yang demikian jauh sebelum Yakobus menuliskannya. 弟兄姐妹们，其实神早以前已经说了这些事情，超过以雅各书写的书。 Tapi di bawah matahari tidak ada yang baru, Bapak Ibu. 可是，在日光以下，没有是新的。 Kehidupan yang sama terus berulang. 人生的生活一直流利， Dan Tuhan terus ingatkan bahwa hati lebih penting daripada apa yang nampak. 可是神一次的在提醒我们，人的心是比外表更重要。 Yakobus katakan apabila kita melakukan hal tersebut maka kita sudah menjadi hakim dalam pikiran kita yang jahat di ayatnya yang keempat. 如果我们继续这样子的对待人的话，那就是已经存着恶性的。 Membeda-bedakan dengan standar kita dan bukan Tuhan. 我们用我们的标准来割据看人的。 Sedangkan siapa kita boleh memberikan penilaian yang demikian? 我们到底是谁呢？可以这样子审判别人？ Sedangkan di mata Tuhan kita semua sama, Bapak Ibu. 而在神的眼中，我们大家都是一样的。 Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29, Rasul Paulus mengatakan hal yang serupa. 在哥林多前书1章26到29节，保罗是这么说的： Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 弟兄们，你们看，你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上已拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那刚强的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人藐视的，以及那些无有的，为要废掉那有的，使一切属肉体的，在神面前都不能夸口。 Paulus tahu dengan benar bahwa yang dilihat Tuhan tidak sama dengan yang dilihat manusia. 保罗很清楚的知道，神所看的和人所看的都是不一样。 Bahkan Yesus dalam khotbahnya di bukit juga mengatakan, 在耶稣在登上宝座顺里说， berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. 虚心的人有福了，因为天国是他们的。 Dan ini yang juga yang dikatakan di Yakobus 2 ayatnya yang kelima. 这就是在雅各书上五节说的。 Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? 神岂不是拣选了世上贫穷的人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他的人？ Orang yang dipandang sebelah mata, namun Tuhan memandang dia tidak demikian. 人所被看不起的，可是人不这么看待他们。 Justru Tuhan memilih mereka kaya di dalam iman.
神拣选了他们在信心上的富足， Dalam kekurangan, dalam keterbatasan, mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. 在他们的缺乏和缺陷中，他们真正的依靠神。 Dan Tuhan berkenan kepada mereka yang tidak diperhitungkan oleh dunia. 神也是喜悦这些人所被世界所看不起的。 Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Yakobus di pasal 2 ayatnya yang pertama tadi. 弟兄姐妹们，就是在雅各书2章1节所说的， Iman jangan diamalkan dengan memandang muka. 信仰不可按着外貌以待 Orang 人。 berpenampilan bagus bukan segalanya. 外表好看的不是一切。 Pertanyaannya, apakah menghargai orang yang berpenampilan bagus dan kaya itu dilarang? 那这个问题是我们是不是要不能禁止这些好看、穿衣服好看的和有富有的人呢？ Jawabannya tentu tidak, Bapak Ibu. 当然不是这样子的。 Secara alamiah manusia suka dengan hal-hal yang bagus, rapi, menarik, indah, begitu ya. 人本身就是喜欢美好的、清洁和美丽的。 Apakah jadi kaya salah? 是否变富有是错的吗？ Tentu jawabannya juga tidak, Bapak Ibu. 当然，答案是不是。 Manusia hidup butuh uang, begitu. 人生需要钱， Apalagi sekarang berasa sekali perekonomian sulit. 尤其是现在在经济不景气的时候，我们能感受到。 Nah, di sini Yakobus sebenarnya bukan sedang memihak orang yang miskin, bukan. 可是在这里，其实雅各不是偏待这些穷人， Dia hanya sedang menanggapi apa yang sedang terjadi di antara jemaat pada waktu itu. 他只是回应在教会里的所发生的事。 Hati yang terpenting itu tidak ada di sana. 心最重要的也就不存在了。 Dan keadilan diberikan melalui penilaian hati yang benar di hadapan Tuhan. 公义是通过神面前所正确的审判。 Imamat 19 ayat 15, salah satu hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel itu mengatakan demikian. 利未记19章15节， Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan, jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. 管理以色列民族的一条法律说：你们是行审判，不可行不义，不可辩护穷人，也不可重看有势力的人，只要按着公义审判你的邻事。 Jika kita memihak orang yang lebih berkuasa, kita menjilat, Bapak Ibu. 如果我们偏待那些有权力的人，我们就是正在赞美他们。 Jika kita memihak orang yang miskin, kita kecenderungan ada kebencian. 如果我们偏负这些穷人，我们就很容易就充满了仇恨。 Yang mau saya ajak kita renungkan saat ini, bagaimana kita bersikap dalam komunitas yang Tuhan percayakan buat kita. 我现在要带领说，默想弟兄姐妹们，就是我们要如何在我们的群里行事。 Apakah kita menjalin relasi dengan sesama kita dengan pandangan yang sangat pragmatis? 我们是否要实际用的眼光来跟他们和关系呢？建立关系呢？ Untuk kepentingan saya, 为了个人的利益， untuk kenyamanan saya. 为了个人的安稳， Sehingga kita mempraktekkan favoritisme itu. 使得我们有个偏待的心情。 Di tempat kerja, wah dekat dengan atasan. 在工作上，我们跟上司很靠近， Sering memuji orang yang berpengaruh. 常常赞美他们所对我们有影响力 Supaya 的， posisi saya aman. 使得我的地位是稳固的， Supaya jalan saya dipermudah. 使得我的路途中是被顺利的走。 Atau mungkin di gereja, begitu. 也许在教会中， Dekat dengan orang-orang yang mungkin kita lihat berada. 我们会靠近那些有影响力的人， Hanya bergaul dengan mereka. 只是跟那些人一起， Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. 我们必须要小心， Bukan berarti tidak boleh. 不是 untuk 不可 bergaul 以跟这些来往， Tetapi perlu menjaga hati. 可是我们要照顾我们的心， Sebab iman kita dinyatakan melalui apa yang kita lakukan. 因为我们的信仰是按照我们的行为来表现出来的。 Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh memandang muka? 在第二点，为什么我们不可以以貌待人？
Karena jika kamu berbuat demikian, dikatakan kamu berbuat dosa. 因为如果我们以貌待人，就是已经犯罪了。 Bapak Ibu, dosa berarti melanggar perintah Tuhan. 罪就是违背了上帝的命令。 Perintah mana yang kita langgar, Bapak Ibu? 到底是哪个命令我们所犯罪的呢？ Matius 22 ayat 39, Yesus mengajarkan satu hukum yang utama. 在马太福音22章第39节，耶稣教导第一个的诫命。 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 第二条诫命也是相似，就是要爱人如己。 Ini hukum yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama, yakni mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. 这个条诫命和第一个诫命是很重要的，就是我们要尽心爱我们的神。 Bapak Ibu, ketika kita memandang muka, kita artinya memilih mengasihi yang satu lebih daripada yang lain. 当我们偏外貌以待人，我们就是已经选择了另一个比另一个。 Mengasihi yang kaya lebih daripada yang miskin. 爱富有钱人比爱富穷人。 Maka kita sudah melanggar hukum ini. 那我们已经违背了这个命令。 Dan Yakobus katakan, dan itu sama dengan kita melanggar keseluruhan hukum Allah. 在这里，雅各就说你已经违反了整个条规。 Yakobus menjelaskan ini dengan gamblang di ayatnya yang ke-10. 雅各清楚的解释在第10节。 Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. 因为凡遵守律法的，只是在一条上跌倒，他就是犯了总条。 Kita tahu bahwa setidaknya ada 10 hukum Taurat Musa, ya. 我们至少知道摩西有10个诫命， Tapi kemudian itu di breakdown sedemikian rupa oleh orang-orang Yahudi menjadi 613 poin yang harus mereka taati. 然后被那些犹太人细心的分裂变成613条。 Dan ketika mereka membaca bagian ini, itu artinya mereka tidak boleh melanggar satu pun dari 613 poin itu. 当他们读了这一节的意思，就是说他们不可以违反了这个613条的诫命。 Karena kalau mereka melanggar salah satu, maka itu artinya mereka melanggar seluruhnya. 如果他们犯了一条的诫命，就是等于犯了全部的诫命。 Misalnya, oh saya tidak mencuri, tapi saya iri hati. 比方说，我不偷，可是我妒忌， Tidak bisa, Bapak Ibu. 也不行。 Atau oh saya tidak berzina, saya setia, tapi saya mengatakan saksi dusta. 可是我不犯奸淫，可是我做假见证， Tidak bisa juga. 也不行。 Atau oh saya tidak membunuh, tapi saya tidak datang beribadah secara rutin. 可是我不杀人，但我不是定型的做礼拜， Ini juga tidak bisa, Bapak Ibu. 这也不行。 Atau saya menghormati orang tua saya, 或者我敬拜我的父母亲， tapi saya sering tidak berkata jujur. 可是我时常说谎。 Semua itu dianggap melanggar keseluruhan hukum yang ada. 这一切都是已经违背了全部的律法。 Atau singkatnya, jika dalam konteks Yakobus 2 ayat 1 sampai 13, Yakobus mau mengatakan jika kamu tidak bisa menunjukkan kasih kepada sesama manusia, itu artinya kamu juga tidak benar-benar mengasihi Allah. 或者简单的说，雅各在2章这里说到，如果我们不能向人显现出爱，那表示我们不是真正爱神。 Bapak Ibu ingat kisah orang muda yang kaya. 弟兄姐妹们，还记得那个有钱的少年人吗？ Ia datang kepada Yesus dan bertanya, 他来到耶稣前就问， Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? 良善的父子，我该做什么才能得到永生？ Lalu Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Yang baik hanya Allah. 耶稣回答说：“你为什么称我是良善？除了神以外呢？” Lalu Yesus membahas tentang perintah-perintah Tuhan. 然后耶稣讲到神的诫命， Apakah kamu sudah melakukan itu semua? 你这一切诫命都已经行出来吗？ Kemudian orang itu menjawab, semua itu sudah kulakukan.
然后这有钱的少年人说：“我已经遵守了这一切的诫命， Lalu Yesus mengatakan hanya satu kurangmu. 有一件事你缺少了， Sekarang pergi jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. 你变卖你所有的财产，分给穷人，就跟着我。” Namun Alkitab mencatat bahwa orang itu kemudian pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 但圣经里记载说，这个人愁眉苦脸的走了，因为他是很富有的。 Lalu Yesus berkata kepada para murid, 然后耶稣对他的门徒说 lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga.：“ 骆驼穿过针的眼，比财富进神的国还容易呢。” Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan bahwa ketika ada satu hal saja orang ini tidak bisa lakukan, ia tidak dapat memperoleh hidup kekal. 在这里，耶稣给我们看见，如果有一个人不能做一件事，他就得不到永生。 Dia telah melanggar keseluruhan hukum itu. 他已经违背了全部的律法。 Lalu bagaimana hidup kekal itu bisa didapat? 那这个永生要如何得到呢？ Anugerah, Bapak Ibu. 这就是恩典， Pemberian Tuhan. 是神的礼物。 Lalu bagaimana dengan kita? 那我们又是如何呢？ Bagaimana kita bisa menjalankan semua perintah Tuhan itu dengan sempurna? 我们是否能够遵守神的律法完全？ Saya katakan kita tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu. 我实在的告诉你们，根本都不可能， Karena kita manusia berdosa. 因为我们是人，是有罪的一个人。 Lalu untuk apa Tuhan memberikan perintah yang demikian supaya kalau kita tidak mampu melakukannya? 那为什么神会给这个命令我们所不能承受的呢？ Bapak Ibu, Yakobus mengatakan bahwa kita harus berkata berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan itu di ayat yang ke-12. 雅各在这里说，我们偏要使人自由的律法所审判，就应该这律法受化行事。 Apa yang dimaksud dengan hukum yang memerdekakan di sini? 到底使人自由的律法是什么意思呢？ Sepertinya ini istilah yang bertentangan begitu ya. 其实这个词好像是很矛盾的一个词， Hukum tetapi memerdekakan. 律法可是又是自由。 Biasanya hukum itu mengekang, 律法其实是约束我们， tapi ini justru memerdekakan. 可是这是让我们释放。 Bapak Ibu, hukum yang memerdekakan di sini yang dimaksud bukan sebuah kelonggaran terhadap satu peraturan, 这里说的使人自由的律法，不是宽松， tetapi sebuah aturan etika yang ketat dari Tuhan. 而是神严格的伦理标准。 Jika ketat, mengapa bisa memerdekakan? 既然是严格，为什么会自由呢？ Karena hukum ini diberikan kepada orang-orang percaya, 因为这个律法是给所 orang 信 yang 的人， telah diselamatkan, 已经被得救的人， orang yang telah merdeka dari dosa yang mengekang mereka. 已经被罪释放的人。 Karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan menghapus segala belenggu dosa yang mengikat mereka. 因为耶稣基督已经在十字架上死了， Dan 而释放了他们的罪， Dan hukum tersebut itu telah memerdekakan 而这个律法已经让他们自由， dan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab sebab anugerah Tuhan telah diberikan. 因为这律法必须带着责任性的行为， Ada anugerah Tuhan, Bapak Ibu. 有神的恩典， Ada karya keselamatan yang diberikan kepada kita. 有神的救恩给了我们。 Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita. 我们用自己的力量是不可能的， Tapi karena anugerah Tuhan memampukan kita, 可是因为有神的恩典，使得我们能够行出来， maka kita bisa melakukan hukum yang memerdekakan itu. 所以那个使得我们自由的律法，我们能够行出来， Melakukan perintah Tuhan. 能够行出来神所给的命令。 Namun apabila dalam perjalanan kehidupan kita gagal melakukannya, bagaimana? 但如果在我们的日常生活中我们失败呢，又是怎么办？ Tuhan akan berbelas kasih kepada kita, Bapak Ibu. 神会怜悯我们的， Mengampuni kita, 原谅我们， menunjukkan kasih-Nya. 显出他的爱对我们。 Tetapi ketika kita memilih untuk tidak melakukannya, 可是如果我们选择不要行他的律法， memilih untuk menghakimi orang lain
tanpa belas kasihan. 而我们选择了审判另外一个人，没有给他们怜悯。 Menghakimi dengan menggunakan sudut pandang kita dan bukan Tuhan. 我们审判别人用我们个人的标准，而不是神的标准。 Di ayat yang ke-13 dikatakan, maka hal yang sama juga akan kita terima. 在13节告诉我们，审判也会临到我们， Penghakiman juga akan diberikan kepada kita. 审判也会临到我们。 Namun, kita tahu bahwa belas kasih Tuhan telah menang terhadap penghakiman. 但是我们要知道，审判是胜过怜悯。对不起，怜悯是胜过审判。 Dan marilah kita yang telah menerima hal tersebut juga memberikannya kepada orang lain di sekitar kita. 让我们所已经接受的这个恩典，我们也付出来， Tidak ada sikap favoritisme. 没有偏待的行为， Tidak ada membeda-bedakan. 没有割绝分别的行为， Tetapi mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. 可是要爱人如己。 Bapak Ibu, di penghujung khotbah saya hari ini, 在我的结语话里， saya mau mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di hadapan Tuhan. 我们要看我们自己的行为，到底我们所行的在神面前是如何。 Yang pertama, kita mau menjaga hati kita 首先，我们要保守我们的心， untuk melihat dan menilai orang lain di sekitar kita dengan kacamata Tuhan. 要审判我们的弟兄姐妹们，要用神的眼光来审判。 Tidak memihak, tidak melakukan praktek favoritisme yang hanya memuaskan ego kita. 不能偏待或是特别的待别人来满足我们个人的利益， Yang kedua, menjaga tindakan kita 也是保守我们的行为， supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. 使得我们不能跌在犯罪里。 Untuk tidak menghakimi orang lain, melainkan menunjukkan belas kasih seperti yang telah kita terima di dalam Yesus 不 Kristus. 要审判另外一个人，就好便我们是在耶稣里已经受怜悯的。 Bapak Ibu, semua ini kita lakukan bukan semata-mata karena kita takut akan penghukuman Tuhan kepada kita. 我们做这些事，不是因为单单我们害怕神的审判， Bukan juga karena diri kita sendiri, bukan. 也不是因为自己的意思， Melainkan didasari karena anugerah yang telah kita terima. 因为基础上是我们所受的恩典， Anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. 神所赐给我们的恩典， Menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita. 让恩典能够使我们过日常的生活。 Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. 因为信心没有行为是零的， Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 就让主来帮助我们。 Amin. 阿 Mari 门。 kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan, kami bersyukur 主啊，我们很感恩， ketika Tuhan masih mau berbicara bagi kami. 神还是要跟我们说话。 Kami mengucap syukur 我感谢 ketika Tuhan masih mau menegur dan mengarahkan kehidupan kami. 神还是要指责我们和带领我们的生活。 Tuhan, kami rindu biarlah firman hari ini 神，我渴慕让今天的话语 boleh menjadi ingat-ingatan bagi setiap kami. 使得变我们的在记忆中里， Untuk kami menjalani kehidupan seperti Kristus. 让我们能够在日常生活里像基督的， Karena kami adalah orang-orang percaya. 因为我们是相信你的， Orang-orang beriman. 因为我们是信仰你的， Orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. 因为我们已经接受你的 Orang-orang yang 怜 telah 悯， menerima anugerah daripada Tuhan. 也已经接受了神的恩典。 Dan kami mau menyatakan iman kami 我们也要， dalam perbuatan-perbuatan dalam kehidupan 我 kami. 们也要显出我们的信心在我们的行为上， Kiranya Tuhan, Kau boleh memampukan dan menolong kami melakukannya. 就让神保护我们，让我们能够行出来。 Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin.